Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini kita nak borak pasal ketua kepada ahli Demon Slayer Corp, iaitu keluarga Ubuyashiki. Sebelum aku start video ni, aku nak bagi tahu dengan korang lah yang most info dalam video kali ini merupakan spoiler. Okay, jadi kalau korang tak nak terkena spoiler ni, boleh skip lah video ni. Okay, tapi kalau korang masih stay lagi, jom kita start. Ok guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio dah ada keluarkan 3 design t-shirt sublimation anime yang baru tau, iaitu design Uchiha Itachi white version dan black version, dan satu lagi iaitu design Uchiha Sasuke. Design kali ni kami keluarkan memang khas untuk peminat Uchiha Brothers. Dari segi kualiti baju korang jangan risau lah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan material microfiber interlock sublimation, memang cukup selesa dan tak panas langsung. Kalau korang nak pakai untuk bersukan pun tak ada masalah, dan printing dia memang tak akan tanggal. Aku jamin memang 100% tak akan tanggal tau. Untuk dari segi design pula, korang boleh tengok sendiri lah. Bagi aku, design Itachi yang white version punya memang favourite gila untuk aku. Ketiga-tiga design baju ni ready stock tau. Ada size S sampailah size 4XL. Dan apa yang lagi menarik, kalau korang buat pembelian, korang akan dapat free gift berbagai barang anime. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan baju Uchiha Brothers daripada Faiz di studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor dekat bawah ni. okey. Semua link aku dah ada letak dalam description. Siapa cepat dia dapat. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Jadi keluarga Ubuyashiki ni, diorang merupakan ketua ataupun pemimpin lah kepada ahli Demon Slayer Corp dalam usaha diorang untuk mengalahkan demon-demon yang berada di Jepun masa tu. Dan bila kita cakap pasal ketua, okey, selalunya di anime-anime yang lain, ketua ni diorang merupakan orang yang antara paling kuat lah dalam story diorang tu. Tapi berbeza dengan keluarga Ubuyashiki dalam story Demon Slayer ni, diorang merupakan orang yang paling lemah. Okay? Dan benda ni disebabkan sumpahan yang berada dalam keluarga diorang. Okay? Sumpahan ni menyebabkan fizikal ahli keluarga Ubuyashiki ni menjadi sangat lemah. Dan umur diorang ni tak panjang. Diorang takkan boleh hidup lebih daripada 30 tahun. Dan semua ni bermula ketika keluarga Ubuyashiki ni telah melahirkan seorang demon, iaitu Kibutsuji Muzan. Okay, Muzan ni dia ada pertalian darah lah dengan keluarga Ubuyashiki. So bila Muzan ni telah berubah menjadi demon, keluarga Ubuyashiki ni telah disumpah lah dengan sumpahan yang aku bagi tahu tu sebelum ni, okey, di mana fizikal diorang menjadi sangat lemah dan bayi-bayi yang lahir pada waktu tu akan terus mati. Dan benda ni telah menyebabkan ketua keluarga Ubuyashiki pada masa ni menjadi risau lah. Dia risau kalau diorang tiada pewaris, keluarga diorang ni akan pupus. Sampailah satu Sami ni datang dengan keluarga Ubuyashiki. Dia bagi tahu dengan keluarga Ubuyashiki ni yang diorang kena dedicate kehidupan diorang ni untuk kalahkan Muzan. And by doing so, keluarga diorang ni takkan pupus. Dan start dari situlah keluarga Ubuyashiki ni diorang buat Demon Slayer Corp dan diorang dedicate kehidupan diorang ni untuk kalahkan Muzan. Dari generasi pertama sampailah sekarang ni, itu je lah keluarga Ubuyashiki ni buat untuk kalahkan Muzan. Diorang tidak pekerjaan yang lain. Dan keluarga Ubuyashiki ni juga, diorang telah ambil isteri dari kalangan Sami-Sami tu. Maksud aku, diorang ambil isteri yang dari family Sami-Sami tu lah. Dan hasil daripada perkahwinan diorang tu, anak yang lahir akan jadi tahan kepada kematian. Lagi resilient lah. Dan benda tu berlanjutan sampailah leadership Demon Slayer Corp yang sekarang ni diambil alih oleh Kagaya Ubuyashiki. Okay, Kagaya Ubuyashiki, dia menjadi ketua Demon Slayer Corp pada umur dia 4 tahun. Dan dia merupakan ketua yang ke-97 pada waktu tu. Masa Kagaya berumur 4 tahun, bapa dia ni telah bunuh diri. Disebabkan bapa dia tak tahan pressure menjadi ketua yang ahli Demon Slayer Corp mati demi dia. Okay, dia tak tahan pressure tu, so dia bunuh diri. Dan lepas bapa Kagaya ni mati, Kagaya lah lagi yang ambil alih leadership tu pada umur dia 4 tahun. Dan ketika Kagaya ni berumur 13 tahun pula, masa ni lah dia telah dijodohkan dengan isteri dia yang sekarang ni, iaitu Amane. Amane ni dia berumur 17 tahun
pada waktu tu, dan Kagaya 13 tahun. Pada awalnya, Kagaya ni dia refuse untuk kahwin dengan Amane. Kecuali kalau Amane ni sendiri yang sanggup lah untuk jaga Kagaya. Dan bila Amane nampak yang Kagaya ni sudah ada pemikiran yang matang, biarpun pada masa tu dia berumur 13 tahun, jadi Amane ni dia setujulah untuk menjadi isteri Kagaya. Dan hasil daripada perkahwinan diorang ni, diorang telah dikurniakan 5 orang anak. Anak pertama dengan anak yang kedua ni merupakan kembar perempuan yang bernama Nichika dan Hinaki. Okay, lepas tu anak yang ketiga ni adalah anak lelaki yang bernama Kiria. Lepas tu anak keempat dengan kelima ni adalah kembar perempuan lagi. Yang ini pula bernama Kuina dan juga Kanata. Even though Kagaya ni dia mempunyai fizikal yang lemah, okay, dia tak mampu untuk berlawan macam ahli Demon Slayer Corp yang lain, tak bermaksud yang dia ni tak mempunyai kebolehan-kebolehan yang lain. Salah satu kebolehan Kagaya ni adalah foresight. Okay, Kagaya ni dia seorang yang berpandangan jauh dan kebolehan dia ni sangat kuat sampaikan dia seolah-olah dapat meramal kejadian yang akan berlaku pada waktu hadapan. Okay, salah satu ramalan Kagaya ni, masa ni dia ada Nazak lah dan dia bersama-sama dengan Gyome, dia sempat bagi tahu Gyome yang Muzan ni takkan mati walaupun kepala dia akan dipotong, dan satu-satunya cara untuk membunuh Muzan adalah daripada sinaran matahari. Itu ramalan dia yang pertama lah. Lepas tu yang kedua pula, yang ni ketika dia dapat tahu Daki dengan Gyutaro berjaya ditewaskan. Bila dia dapat tahu Upper Demon yang keenam telah berjaya dikalahkan oleh diorang Uzui dengan Tanjiro, dia kata 12 Kizuki, Upper Rank Demon ni akan hancur dan Muzan akan dikalahkan pada zaman diorang ni juga, pada generasi diorang. Dan ramalan tu pun betul jugalah. Yang kedua pula, kebolehan dia ni, dia ada suara yang soothing, suara yang sangat lembut. Dan suara Kagaya ni dapat menenangkan orang-orang yang mendengarkan ton suara dia dan nampak perilaku Kagaya. Dan kebolehan ni berjaya menjinakkan orang-orang yang kasar, orang-orang yang liar macam Sanemi, okay? Ataupun orang-orang yang macam tak kisah dengan persekitaran macam Muichiro Tokito. Diorang berdua ni bila Kagaya bercakap je, diorang terus akan dengar cakap Kagaya. Gitulah kebolehan dia ni. Dan kebolehan dia yang ketiga pula, Kagaya ni dia mempunyai memori yang sangat kuat. Kagaya biarpun dia tak dapat berlawan, dia dapat ingat ke semua nama-nama ahli Demon Slayer yang telah terkorban, okay? Dan setiap hari dia akan pergi ke kubur diorang ni untuk melawat diorang. Sampailah tahap dia tak dapat bergerak disebabkan penyakit dia tu. Dan pada akhir hayat Kagaya, dia telah memutuskan untuk menggunakan diri dia ni sebagai bom untuk mencederakan Muzan bersama-sama dengan isteri dia iaitu Amane dan 2 orang lagi anak perempuan dia iaitu Nichika dengan Hinaki. Keempat-empat diorang ni meletupkan diri diorang sebelum diorang mati, okay? Dan selepas Kagaya ni telah mati, leadership dia ni telah diambil alih oleh anak dia yang ketiga iaitu Kiria Obuyashiki. So Kiria dia menjadi pemimpin Demon Slayer Corp yang ke-98 pada umur dia 8 tahun. Biarpun Kiria pada waktu ni berada dalam umur yang sangat muda iaitu 8 tahun, tapi hasil didikan daripada Amane dengan Kagaya sendiri, Kiria ni dia faham position dia ni sebagai ketua kepada keluarga Obuyashiki dan juga Demon Slayer Corp sekali. Jadi bila bapa dia ni telah mati, Kiria ambil alih leadership tu, dia terus kuatkan mental dia untuk mengetuai Demon Slayer Corp. Dia terus bagi arahan dengan Demon Slayer Corp dengan apa semua tu. Dan dia dibantu jugalah oleh 2 orang adik perempuan dia iaitu Kuina dan juga Kanata. Berbeza dengan Kiria, okay, Kiria ni dia ada mental yang kuat kan. Adik dia yang satu orang ni iaitu Kanata, dia sempat emo sikit pada pertarungan terakhir diorang melawan Muzan tu. Dia sempat teringatkan kakak perempuan dia dengan mak bapak dia sekali, okay, jadi dia almost menangis masa dia tengah kerja tu. Jadi Kiria ni pun dia cepat-cepat dia bagi kata-kata semangat lah dengan adik perempuan dia. Dia suruh adik dia ni jangan menangis dan terus fokus dengan kerja diorang.
kita nampaklah dari situ, biarpun Kiria ni baru berumur 8 tahun, leadership dia ni sangat hebat hanya untuk seorang budak yang berumur 8 tahun. Dan bila diorang ni berjaya mengalahkan Muzan, sumpahan yang ada di dalam keluarga Ubuyashiki ni telah diangkatlah, telah lenyap. Jadi at first Kiria ni dia bimbang yang dia akan mati pada sebelum umur dia ni 20. Sebab dia ingatkan yang keluarga Ubuyashiki ni exist hanya untuk mengalahkan Muzan. Okay, jadi kalau lepas diorang kalahkan Muzan, diorang ni akan mati. Itu yang Kiria fikir pada awalnya. Tapi bila Kiria ni dah capai umur 20 tahun, lepas tu dia sampai lagi umur 30, dia perasan yang dia ni masih okey. Dia tak mati-mati. Jadi masa ni lah baru dia sedar yang sumpahan di keluarga diorang tu telah hilang. Dan dia memang happy lah masa ni. Dia menangis sampai berjam-jam. Lepas tu juga dia telah diberkati dengan umur yang sangat panjang. Okay. Daripada umur yang sangat pendek, sekarang ni telah digantikan pula dengan umur yang sangat panjang. Kiria, dia telah berjaya hidup sampailah di era moden. Okay. Dia telah berjaya hidup lebih dari 100 tahun. Dan pada waktu tu, dia telah dinobatkanlah sebagai lelaki yang paling tua hidup di Jepun pada ketika itulah. Okay, diorang Tanjiro ni dah ada anak, ada pewaris, ada cucu cicit sudah. Tapi Kiria ni dia masih lagi hidup even pada waktu tu. Dan aku rasa itu sahajalah untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Keep supporting Faiz di Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.